Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita mulakan sekali lagi pertemuan kita malam ini seperti biasa dengan membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربي يسر وعسر وتنبيه الخلق يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. وبعد، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه
wa huwa asdaqul qailin wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' sadaqallahu maulanal karim. Dan kami, kata Allah, turunkan kepada kamu wahai Muhammad akan Al-Quran itu tibyanan, sebagai suatu bentuk penjelasan, likulli syai', bagi setiap segala sesuatu. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala kerana dengan izin dan inayah juga taufik daripada Allah, kembali kita bertemu pada malam ini bagi membicarakan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang mana pada malam ini tuan-tuan dan juga puan-puan kita tiba membicarakan hadis yang ke-12, hadis yang ke-12 di bawah tajuk kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran, yakni Al-Quranul Karim. Hadis yang berbunyi an Ali karramallahu wajhah qal, an Ali karramallahu wajhahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi yang bermaksud daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu, khairukum, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mempelajari ilmu Al-Quran dan kemudian sesudah ia mempelajari, memahami dan menguasai ilmu Quran itu, wa 'allamah, dia mengajarkan pula ilmu itu kepada manusia lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin dan muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Bicara kita malam ini tuan-tuan pada membahaskan satu riwayat yang ke-12 pada menyatakan kelebihan mereka yang menuntut mempelajari ilmu Al-Quran dan kelebihan mereka yang mengajarkan kepada manusia ramai akan ilmu Al-Quran itu. Sehingga Nabi menyebut khairukum,
Apa maksud khairukum? Sebaik-baik kamu. Seafdal di kalangan kamu, antara yang baik ada yang terbaik. Seelok-elok kamu ada yang paling elok. Siapa? Man ta'allama al-Quran, yakni sesiapa yang mempelajari ilmu Al-Quran. Bermula daripada bab apa, tuan-tuan, puan-puan? Menyebut kalam Al-Quran itu, yang berkait dengan bacaan Al-Quran itu, sehingga akhir membawa lancar dan fasih menguasai kita akan bacaan Al-Quran itu. Berikut sesudah daripada itu, melangkaui bab memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu, yakni apa-apa yang melibatkan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran itu. Dan kemuncak daripada mempelajari Al-Quran itu apa? Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu kemuncaknya. Bagi sesiapa yang mengaitkan dirinya dengan Al-Quran itu, bukan hanya sekadar mempelajari kaifiat membaca Al-Quran, sama ada kaedah Al-Baghdadi, kaedah mengeja macam kita dulu ni, alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, ataupun secara iqra, ataupun apa-apa kaedah sekalipun. Dan Al-Quran bukan hanya sekadar untuk kita lagukan atau hanya sekadar untuk kita taranumkan sahaja. Tidak, tuan-tuan. Lebih daripada itu, kita menjadikan Al-Quran itu tempat rujuk kehidupan kita. Menjadikan Al-Quran itu tempat kembali kita bagi segala masalah hidup kita. Nah, itulah sebaik-baik di kalangan kamu. Bukan Al-Quran itu bermusim sahaja, bukan Al-Quran itu untuk tujuan-tujuan tertentu sahaja, bukan Al-Quran itu inda sakaratil maut, waktu sakit nak mati sahaja, tidak. Nah, bukan kata Al-Quran itu waktu selepas kematian kita disedekahkan pahala bacaan oleh orang yang hidup kepada kita. Bukan itu sahaja, tidak, tuan-tuan. Bukan itu sahaja tujuan Al-Quran. Nah, kalau itulah yang kita jadikan Al-Quran di dalam kehidupan kita selama ini, kita hanya mengambil satu juzuk yang kecil saja daripada Quran yang sebenar-benar Allah turunkan kepada kita. Maka beruntung dan berbahagialah bagi sesiapa di kalangan kita umat Islam ni, tuan-tuan, segala-gala itu adalah melibatkan Al-Quranul Karim. Nah, berkiblatkan Al-Quranul Karim, yakni berpandukan Al-Quranul Karim. Sebab tu Nabi kata, sebaik-baik kamu sesiapa yang mempelajari ilmu Al-Quran, sehingga bab tafsirnya dan apa yang berkait dengan ilmu tafsirnya, sehinggalah kita memahami apa yang terkandung, apa yang datang kehendak dan larangan Allah dalam Al-Quran itu. Sesiapa yang meletakkan dirinya di posisi itu, mempelajari ilmu Al-Quran, dan dia mengajarkan pula ilmu Al-Quran itu, sama ada segi bacaan Al-Qurannya ataupun dia mengajarkan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran itu, inilah manusia yang terbaik di kalangan yang baik itu di sisi orang yang beriman. Nah, bahagialah tuan-tuan sekiranya kita sebahagian daripada ahlul Quran itu.
Sebaik-baik kamu ialah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Baik. Keterangan daripada pengarang ataupun muallif kitab ini, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. La syakka fi. Awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab, yakni Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada syak wa sangka padanya. Tidak ada kesangsian padanya. Tidak ada ragu-ragu padanya. La raiba fih. Hudan lil muttaqin. Memberi petunjuk bagi mereka yang mencari jalan taqwa kepada Allah. Al-Quran lah rujuk dan sumber kita. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Al-Quran, tuan-tuan, dia menjadi sayyidul kutub was suhuf, penghulu segala kitab dan suhuf. Sebagaimana Ramadan penghulu bagi segala bulan. Sebagaimana Jibril penghulu bagi segala malaikat. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penghulu bagi segala nabi dan rasul. Sebagaimana Jumaat itu Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Demikian Allah menjadikan Al-Quranul Karim penghulu bagi segala kitab dan suhuf yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran lah penghulu segala kitab dan suhuf itu yang dikurnia dan diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. Nah, baik. Yang terkandung dalam 30 juzuk Al-Quran, terkandung di dalamnya 114 surah. Baik. Segala undang-undangnya adalah benar dan sesuai mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman. Apa yang terkandung dalam Al-Quran, dia bukan tertakluk untuk zaman-zaman tertentu sahaja, tidak. Tapi Al-Quran itu sesuai dan layak bagi semua zaman, hatta untuk zaman yang belum kita ada sekalipun. Untuk Al-Quran itu telah siap siaga untuk mereka yang akan lahir sesudah kematian kita. Ini kata kelebihan Quran ini, mu'jizat yang dikurniakan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang zaman, sehingga Allah kiamatkan alam ini. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah dan pengajaran yang telah dijanjikan oleh Allah bahawa ia akan dipelihara dari dirubah atau ditambah atau dikurangi. Terpelihara Quran ini kan sama ada pada bab tulisan ataupun terpelihara Al-Quran ini pada bab hafazan manusia. Ada dalam ingatan manusia. Tidak ada dalam ingatan kita, melainkan beberapa surah yang tertentu sahaja.
Tu pun hak kita duk hafal pun kui lupa tuan-tuan atas faktor usia. Nah, kata ulama, kalau lupa dengan sebab faktor usia, gagah lagi lah. Jangan kita sengaja melupakan Al-Quran. Ada kecaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sesiapa yang berusaha menghafaz Al-Quran dan sengaja melupakannya. Lainlah dengan faktor usia, faktor dengan lemah ingatan kita, tiba-tiba lupa. Itu maaf pada syarak. Maaf pada syarak. Ini kelebihan Al-Quran yang Nabi sebut, man qara'a harfan min kitabillah. Riwayat ini menambahkan lagi kelebihan orang yang baca Quran dan melibatkan diri dengan Al-Quran. Sesiapa yang membaca, man qara'a harfan, satu huruf, min kitabillah, daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu hasanah, baginya satu kebajikan. Nah, dalam bab ni tuan-tuan, Nabi dah ajak pada kita hukum nisbah. Hukum nisbah yang kita belajar, yang kita kuasai dalam ilmu hisab ataupun ilmu matematik hari ini. Ada bab nisbah. Satu bersamaan dengan 3 misalnya. Satu bersamaan dengan 5 misalnya. Satu bersamaan dengan 50 misalnya. Itu nisbah. Nabi sebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran. Nabi tak kata satu ayat, Nabi tak kata satu surah, Nabi tak kata membawa kepada satu juzuk. Nabi kata siapa yang baca satu huruf daripada Quran, falahu hasanah, baginya satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebajikan tu pula menyamai nisbah 10. Nah, satu huruf yang kata satu kebajikan itu, satu kebajikan menyamai 10 pahala. Satu kebajikan sama dengan nilai 10 pahala bagi satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan dan aku tidak maksudkan alif lam mim. Tuan kita banyak jumpa dalam Quran alif lam ra ha mim ain sin qaf kaf ha ya ain sad. Banyak di awal-awal surah. Nabi bagi contoh alif lam mim. Kita rasa pendek sangat kan? Tak habis satu nafas. Singkat sangat tulisannya. Rasa macam satu huruf je kot. Dah. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif yang ada pada bacaan alif lam mim itu dikira alif itu sebagai satu huruf walaupun pendek tulisannya. Walamun harfun, dan lam yang ada dalam alif lam mim itu dikira satu huruf yang lain. Wa mimun harfun, dan mim yang ada dalam alif lam mim itu, mim yang di hujung itu dikira huruf yang lain. Maknanya untuk alif lam mim ada 30 pahala sahaja di situ. Tentang bayangkan bismillahirrahmanirrahim, tentang baca bayangkan alhamdulillahirabbil alamin, tentang bayangkan ar-rahmanirrahim, tentang bayangkan 7 ayat surah Al-Fatihah, tentang bayangkan surah-surah yang kita baca sesudah daripada surah Al-Fatihah dalam salat kita, di luar daripada salat kita, yang menjadi sebahagian zikir kita. Tentang bayangkan 10 ayat surah Al-Kahfi, banyak mana huruf yang ada dalam 10 ayat dalam surah Al-Kahfi yang menjadi kelaziman bacaan kita sebelum kita mulakan pengajian kita di sini.
Tuan-tuan bayangkan berapa banyak pahala daripada ayat yang kita dengar daripada Al-Quran itu. Walaupun kita tak baca, tapi imam yang baca. Tuan-tuan bayang pagi Jumaat, surah Alif Lam Mim As-Sajdah, surah Al-Insan, 2 surah yang lazim kita bawa setiap kali subuh pagi Jumaat. Banyak mana pahala yang kita dapat. Nabi sebut apa? Innal mustami'a syarikul qail. Sesungguhnya yang mendengar berkongsi pahala bagi yang berkata dan yang membaca itu. Betul tuan-tuan, waktu imam baca Fatihah kita dengar. Nak ambil pahala dia baca, sama pahala dengan yang dia baca. Mula lepas amin imam saktah, diam sebentar di situ. Diam untuk apa? Imam lupa surah ke? Imam lupa ayat ke? Tak. Nak bagi masa tuan-tuan baca Fatihah. Agak-agak tuan-tuan separuh ataupun dah nak habis surah Fatihah, baru imam memulakan ayat ataupun surah, supaya tuan-tuan boleh mendengar bacaan itu dan berkongsi pahala bacaan itu. Bukan saja-saja tuan-tuan, kaedah-kaedah dalam agama kita ni. Moga sekalian kita seorang pun tidak terkecuali daripada kelebihan Al-Quran itu. Baik imam, baik sewaktu menjadi makmum. Baik ketika seorang yang sembahyang munfarid, yakni seorang diri sekalipun, akan ada kelebihan Al-Quran untuk diri dia. Jadi kerja kita hari ini tuan-tuan, bila tahu satu huruf 10 pahala, bukan kerja kita kira banyak mana pahala kita nak dapat dalam bentuk harian kita, tidak. Tapi memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, menguatkan riwayat kita pada malam ini. Apa kata Nabi? Annal Qur'ana was-sawma yushaffa'ani fil 'abdi 'inda Allah. Sesungguhnya Al-Quran, satu. Kedua, was-sawm, puasa. Yushaffa'ani, kedua-duanya memberi pertolongan fil 'abdi, bagi seorang hamba itu, indallah, di sisi Allah. Al-Quran hak kita baca, puasa yang kita puasa, menahan lapar dan dahaga kerana Allah dengan syarat-syarat yang tertentu. Dua-dua ni, yakni Al-Quran dan puasa, yushaffa'ani, akan bagi syafaat. Untuk siapa? Untuk kita yang baca Quran dan untuk kita yang puasa ni. Fayaqulul Quran, maka Al-Quran berkata, apa kata Quran? Mana'tuhu an-nawma bil-lail. Dengan sebab dia membaca Al-Quran, dia membaca aku, wahai Allah, hingga menghalang dia rehat pada waktu malam. Ada setengah orang tuan-tuan, dia bangun malam untuk baca Quran. Dia bukan qiyamul lail pun, bukan untuk tahajud, bukan untuk sunat taubat, bukan untuk sunat-sunat yang lain daripada sembahyang-sembahyang sunat itu, tidak. Ada di kalangan kita dia bangun itu, selain daripada dia memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat atau kita kata qiyamul lail, ada yang dia bangun malam itu semata-mata dia ambil wuduk nak baca Quran. Adakah itu termasuk qiyamul lail? Kata ulama, ya, termasuk dalam qiyamul lail juga. Qiyamul lail ni tuan-tuan jangan sempitkan faham dia atas makna qiyamul lail tu. Tuan-tuan dok faham, puan-puan dok faham selama ni, bila qiyamul lail, bila bangun kena ada sembahyang. Bila bangun kena ada sembahyang tu pula, antara yang kena ada sembahyang sunat tahajud.
Kan? Tak ada sembahyang sunat tahajud kira tak jadi qiyamul lail lah. Walhal qiyamul lail ini apa maknanya tuan-tuan? Bangun pada pertengahan malam setelah tidur sebentar untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu maksud qiyamul lail. Untuk mengabdikan diri pada Allah ni tuan-tuan, sama ada kebiasaannya kita akan melakukan sembahyang sunat, itu ghalibnya. Ada qiyamul lail seorang ni tuan-tuan, dia bangun, dia bukan untuk sembahyang sunat, tapi macam kita habaq, untuk dia baca Qurannya. Ada yang bangun qiyamul lail tuan-tuan, dia tak sembahyang sunat, dia tak baca Quran pun, dia bangun tu semata-mata untuk zikirnya. Itu juga sebahagian dari qiyamul lail. Ada orang yang dia bangun qiyamul lail, dia sembahyang sunat pun tak, baca Quran pun tak, zikir pun tak. Tapi yang keempat ni apa dia? Bangun untuk muhasabah diri dia. Lepas tu dia sambung lena dia. Dia nak ambil sempena suasana tengah malam tu. Itu juga sebahagian dari qiyamul lail. Ada orang, tuan-tuan, dia bangkit juga tengah malam. Tapi salah satu dari empat ni tak langsung. Pasal apa? Pulun ulang alik belajar. Itu pun qiyamul lail juga, tuan-tuan. Lena tak gerak. Kira nak kencing je malam tu. Nah. Allahu akbar kabirah. Jadi salah satu daripada empat perkara tadi. Tapi kalau boleh himpun empat dalam suatu qiyamul lail, maksud malam tu sembahyang sunat pun ada, malam tu bukan takat sembahyang sunat, baca Quran pun ada, zikir pun ada, muhasabah diri pun ada, hak tu komplit dia punya qiyamul lail. Tapi kalau nak ambil salah satu pun boleh. Maka aku ni, kata Quran, menghalang tidurnya kerana dia membaca aku, ya Allah, kata Quran kepada Allah. Ni hamba ni, dengan sebab dia baca aku, menghalang rehatnya. Tuan-tuan, kalau satu juzuk, 1 jam ni kok anak. Tak ada tak? Kita boleh minima dah. Ghalib dia, kebiasaannya, 1 juzuk 1 jam. Setuju tak? Setuju tak? Sikit masa ke 1 jam, tuan-tuan? Lepas menguap pula, lepas menguap. Nak bagi habis 1 juzuk tu. Masa, tuan-tuan. Guna tenaga, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan sebab dia baca aku, kata Quran, kepada Allah, menghalang waktu rehat dan lenanya. Ini kata Quran. Fashaffi'ni fihi. Maka kata Quran, izinkan aku, ya Allah, menolong dia hari ini. Untuk hari kiamat ni, izinkan aku untuk tolong dia. Setelah, dengan sebab aku hilang waktu rehat dan lenanya. Nak hadap baca Quran balui dengan riwayat ni. Maknanya penat lelah kita ni tak sia-sia selama ni. Tambah yang berusaha nak khatam Quran dalam Ramadan kan. Allahu akbar. Habis tarawih buat pula halaqah tadarus. Nak bagi boleh 1 malam 1 juzuk. Ataupun baca seorang-seorang diri, nak bagi habis 1 juzuk sehari. Tak dan belah pagi sambung lepas lahar pula. Dia lapangkan masa rehat dan lenanya. Dia korbankan masa rehat dan lenanya untuk dia baca aku, kata Quran kepada Allah. Maka hari ini izinkan aku tolong dia. Saya harap kalau saya tanya siapa yang berkenaan, harap yang kalau bab angkat tangan, semua kita lah terlibat insya-Allah dalam bab ni. Jangan sampai tak sentuh Quran langsung. Peganglah Quran, tuan-tuan. Kita pegang Quran, tak baca pun rasa nikmat dah. Rasa lazat dah dari situ. Apatah lagi kita pegang, kita buka.
kita baca Quran. Lagi-lagi lah rasa nikmat dan lazat Quran itu. Nah, seakan-akan kita sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kata Quran kepada Allah. Wa yaqulu saum, dan berkata puasa pula. Apa kata puasa? Mana'tuhu minal akli bin nahar. Itu dia. Puasa kata apa dekat Allah? Ya Allah, dengan sebab akulah dia menahan makan dan minum waktu siang. Dengan sebab dia berpuasa. Dengan sebab akulah, kata puasa dekat Allah ni. Dengan sebab akulah dia menahan makan dan minum waktu siang. Kerana aku, kerana puasa. Maka apa kata puasa kepada Allah? Fasyafi'ni fihi, maka izinkan hari ini aku nak tolong dia. Siapa yang berpuasa di siang hari ini, kata puasa dekat Allah. Maknanya Quran dan puasa, dua-dua ni akan tolong seorang yang berkenaan dengan mereka sewaktu di dunia. Maknanya jangan langsung tak baca Quran, jangan langsung tak puasa. Duk nampak tu ada bahagian kita lah insya-Allah dalam dua-dua bab ni. Amin ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Fayushaffa'ani, dan Allah izinkan kedua-duanya, yakni Al-Quran dan puasa itu menolong ahlinya. Siapa ahlinya? Yang membaca Quran dan yang berpuasa itu. Ini kelebihannya. Oleh itu segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan jadi mulia dan berharga. Mulai dari membacanya, menghafalnya, mendalami isi dan kandungannya, mengajarkannya kepada orang lain dan sebagainya. Nah, kata pengarang, barang siapa belajar atau mengajar Al-Quran, berarti ia telah melaksanakan sesuatu yang sangat mulia dan sangat tinggi darjatnya dan sangat banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia kata pula ustaz, saya ni bukan tak mau baca Quran, tapi hak duk baca tu duk sangkut sedia. Nah, sampai bawa nak mengaji pun segan, malu dengan usia yang ada ni. Tuan-tuan, yang kita takut bukan takut silap waktu baca Quran. Tuan-tuan takut dengan bab tu? Jangan takut untuk ketika kita baca, kalau tersilap waktu baca, jangan takut atas perkara itu. Betulkan semula apa yang salah. Tapi yang paling kita takut ialah Allah cabut daripada dada kita kehendak untuk baca Quran itu. Faham maksud saya? Bukan salah waktu baca Quran yang kita takut dengan Allah. Bukan tergagak dalam baca Quran yang kita takut dengan Allah dengan usia kita hari ini, tidak. Tapi yang kita paling takut sekiranya Allah tarik kemahuan dan keinginan kita untuk baca Quran yang ada dalam rumah kita. Itu yang paling kita takut. Nah, dan Nabi kata apa? Allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa bihi mahir. Sesiapa yang baca Quran, dia lancang elok, fasih elok, tajwid elok, apa yang berkait dengan hukum Quran tu elok belaka. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia di akhirat kelak bersama dengan himpunan para malaikat. Ni bagi orang yang ahli Quran, yang mahirun, yang elok bacaannya, yang ahli bacaan Al-Quran itu. Pada tu kami ni duk risau, duk sangkut, lepas sangkut. Kalau tadarus berustaz, orang lain lancar sebelah muka.
Lancang elok. Mai tang saya ni. Pakai duk tumpu kat kita. Lepas salah. Lepas salah. Yang kita duk ish ni. Tak lepas-lepas lagi. Jadi kok mana pula Ustaz? Nabi kata, Nabi tak lupa bahagian orang tu. Nah. Sebab tu kita kata apa? Apa sahaja yang berkait dengan Al-Quran, Allah tak akan sia-siakan. Selagi kita mau kepada Quran itu, berkehendak kepada Quran itu. Wallazi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fi. Wa yatata'ta'. Apa dia ni? Wa yatata'ta' ni apa dia? Sesiapa yang baca Quran wa yatata'ta'u fi. Ada riwayat kata apa? Wa yuta'ti'u fi. Wa yatata'ta' ni tersangkut-sangkut bacaannya. Tak mahir lah kiranya. Lepas tu ulang pula. Lajar 2-3 perkataan, sangkut pula. Kan? Dia panggil wa yata'ta'u fi ataupun wa yuta'ti'u fi. Ada riwayat menyebut dengan sirah yang berbeza di situ, tapi makna yang sama, yakni tersangkut-sangkut bacaannya. Fahuwa alaihi wa huwa alaihi syaqun, payah nak sebut ayat-ayat Quran, huruf-huruf Quran ni. Falahu ajran, maka bagi mereka ini yang sakut-sakut bacaan ni 2 pahala. Oi, 2 pahala. Dalam duk sangkut pun 2 pahala. Mereka mana? 1 pahala baca Quran. Yang kedua, mengulang bacaan Quran itu, apa yang salah. Sebab tu kita tak takut bab salah baca tu. Selagi mana kita usaha nak perbetul bacaan kita. Yang paling takut, baca kita Mu'tazah, langsung tak ada keinginan untuk baca Quran. Kalau lagu tu tuan-tuan, tampak-tampak sikit ni, bahagian dada kita ni, periduk balik. Mau ada tekan hak kata jantung tu apa? Hak takut apa? Takut denyutan tu mati kan? Terhenti kan? Tak sedah. Ingat Quran tak mau sangat bersebar tu. Hak tu kan lah punya usaha kan kalau nak bagi hidup seseorang ustaz. Kira kita pun aci lah tu pun. Tak sedah. Okay. Tapi dia mereka main tuan-tuan. Doktor nak guna alat tu pun minta izin waris. Ni nak orang panggil apa tu bang Munir? Alat tak ada bila nampak hayat dah. Orang kata tak ada harapan kan, tapi nak usaha lagi, nak bagi dengupan jantung tu kembali. Orang panggil apa? Tak dia dah angkat badan tu. Tak tahu tak? Habaq tak tahu. Duduk diam juga macam kita kan. Kita memang tak tahu semua. Siapa tahu? Orang panggil apa anak tu? Serupa tak? Tak, bukan tak tahu ustaz. Jenis kami ni, jenis tanya la tu bukan nak pilih habaq. Dia kelam. Dia kelam. Dia loop terus. Apa nak habaq tu? Orang panggil apa? Kita pun biasa ingat nama alat tu. Tuan-tuan alat tu nak tak di dada kan? Nak bagi ada sentuhan orang kata terhadap jantung ni. Gegar tu. Kena minta izin waris. Kalau tak boleh buat. Sebab dia ada risiko dah. Sama ada berjaya atau tidak. Itu satu. Risiko yang lain ialah boleh patah tulang rusuk orang yang kita buat tu. Boleh patah tulang rusuk dia. Dan boleh rosak organ dalaman dia. Bukan saja nak buat tu, ingat syok dalam drama orang nak buat, kita pernah buat gitu tak? Tapi kalau mau kata Quran pun tak rasa nak baca, teretak sedah benda tu tuan-tuan ni. Jadi kau mana? Dia sangkut tak mana keinginan baca Quran ni. Kut tiap-tiap hari baca Quran kot. Nah.
lazimilah Quran, tuan-tuan. Nah, tak boleh banyak sikit, tak boleh sikit banyak. Bacalah Quran. Semoga kita tergolong di kalangan ahlul Quran. Dan insya-Allah akan datang kita akan sebutkan fadilat surah. Nah, kelebihan surah yang sabit dalam riwayat. Termasuklah 10 ayat yang pertama yang kita baca dari surah Al-Kahfi itu. Termasuklah kelebihan surah Al-Mulk yang kita baca setiap kali akhir pertemuan kita. Nanti kita akan bawa kelebihan-kelebihan surah-surah yang cukup banyak yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bagi sesiapa yang membacanya. Menambahkan lagi kelebihan sesiapa yang membaca Al-Quran itu, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Hadza wa billahi taufiq wa riayah. Tuan-tuan, kita akhiri dengan membaca surah Al-Mulk. Allahumma amin. Dulu tuan-tuan, bila kita pegang Quran, kan, tiba-tiba nak cari surah Tabah, tuan-tuan tengok tang mana penanda yang tuan-tuan buat. Penanda yang tuan-tuan buat, hilang tanda tu, pi lah surah tu. Kut anak cucu main ke penanda tu kan, hilang surah Tabah kita tu. Ataupun kita tengok di belakang senarai surah-surah dan muka surat, tengok di situ. Tapi semenjak kita lazimi baca surah Al-Mulk, kita boleh tahu dah muka surat ada 562. Tanpa perlu kepada penanda, tanpa perlu merujuk senarai surah-surah yang ada di hujung atau di belakang Quran. Kita terus dengan cari muka surat 562 ya. Semenjak melazimi surah Al-Mulk ini antara kelebihan dia. Tu yang kita nak, tuan-tuan. Tidak tengok surah Tabah, muka surat berapa dah. Ada tanda dah siap, kata tahu dah. Tak perlu dah. Quran mana pun kalau kita pegang, cari muka surat 562, insya-Allah jumpalah surah yang kita nak baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. حذر بالله التوفيق والرعاية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.